من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad, wajib berpegang di akidah bahawasanya nubuwah, erti nubuwah jadi nabi. Nubuwah artinya erti nubuwah jadi nabi. Dia nubuwah ni pangkat kenabian. Nabiyun orang tu. Orang tu nabiyun. Pangkat pada nabi, pangkat kenabian. Dia panggil nubuwah. Risalah pangkat kerasulan. Rasulun tuang dia. Nabiyun tuang dia. Di nabi ni ada pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Rasulun tuang dia. Rasulun ni ada pada dianya pangkat risalah, pangkat kerasulan. Jadi nubuwah ni pangkat kenabian. Dia datangkan terjemahan nubuwah, artinya erti nubuwah jadi nabi. Itu tiada dapat bagi seseorang dengan usaha, dan jika dengan melampaui, membanyakkan kebajikan dan ibadah sekalipun, bahkan ia nubuwah semata-mata kurniaan Allah Ta'ala bagi mereka yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib i'tiqad, ini termasuk di dalam perkara yang wajib kita berpegang. Wajib kita berpegang di akidah kita. Ini termasuk perkara yang wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang. Maksud dia mu'taqadah jugalah, simpulan iman dia panggil. Ini kena masuk dalam kepercayaan kita ni. Apa yang wajib i'tiqad? Bahawasa nubuwah artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seseorang dengan usaha. Bukan kata seseorang hamba berusaha nak supaya jadi nabi. Tak dapat. Tak dapat dengan usaha. Dan jika usaha ni, dan jika melampaui, membanyakkan kebajikan dan ibadah sekalipun. Melampaui mana apa? Banyak sangat-sangat kebajikan dan ibadah. Sebab apa? Sebab dia nak jadi nabi. Dia nak jadi nabi. Maka melampaui, membanyakkan, bukan membanyakkan kebajikan ni, melampaui, membanyak. Macam mana maksud tu? Membanyakkan kebajikan dan ibadah, buat banyak ada. Ni melampaui, membanyak.
Nak macam mana tu? Tak makan, tak minum tau. Tak tidur barangkali. Dah melampaui ni. Membanyakkan kebajikan dan ibadah. Wah, banyak-banyak. Hak ni melampaui. Maksud apa tu? Mana ibadat aja. Gitulah. Dan jika dengan melampaui, membanyakkan kebajikan dan ibadah sekalipun, tak dapat jadi Nabi dengan usaha. Lepas tu jadi Nabi ni, bahkan ia nubuah jadi Nabi tu semata-mata kurnia Allah Ta'ala bagi mereka yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azal. Ini di antara wajib kita i'tikad, berpegang di hati kita. Nabi-nabi ni dia boleh jadi Nabi tu, dia buat ibadat banyak mana tu. Dah. Hak jadi Nabi tu kurniaan Allah kepada mereka yang Allah kehendak pada azal. Bukan dapat dengan usaha. Yang dapat dengan usaha ni pangkat wilayah, pangkat kewalian. Nak jadi tok wali. Tu boleh dapat dengan usaha. Nak jadi tok wali dengan melampaui, membanyakkan kebajikan dan ibadah, akhirnya jadi wali. Jadi wali dapat dengan usaha. Pada zahir lah, hakikatnya kurnia Allah Ta'ala belaka. Maknanya seseorang ni tak ada benda. Terdahulunya dia tu banyaklah buat salah, buat maksiat. Kemudian dia bertaubat. Dia nak jadi wali. Boleh dapat tak? Kalau usaha betul-betul. Buat ibadat. Sama masa Allah kurnia juga dipanggil. Tapi pada zahirnya jadi wali. Sebab apa dia jadi wali? Cuba tengok ibadat dia macam mana. Kebajikan dia. Kebajikan ibadah dia lepas dia bertaubah tu. Dengan dulu dia tu buat maksiat banyak tu. Lepas tu dia bertaubat. Dia belajar betul-betul. Dia buat ibadah betul-betul. Melampaui. Membanyakkan kebajikan dan ibadah ni. Banyak sungguh. Selain daripada masa belajar, tak ada. Dia semata-mata membanyakkan kebajikan dan ibadah. Sebab apa tu? Nak jadi tok wali. Dah lah, kalau niat jadi tok wali tu salah dah. Tapi ni sebab syariat tak salah. Peringkat permulaan, seseorang belajar comel-comel, dia pun buat ibadah banyak-banyak, niat di hati nak jadi tok wali, tak salah. Tidak menafikan keikhlasan. Ikhlas lagi dia panggil. Tapi naik satu tangga, dia akan sedarlah. Tak kena dengan niat nak jadi wali. Niat nak redha Allah sudahlah. Allah jadi wali ke tidak atas pilihan Allah Ta'ala lah pulaknya. Dia akan berubahlah niat dia tu. Faham tak ni? Dia gitulah, tak ada salah pun. Mula-mula buat ambil ibadat, nak syurga. Tak ada salah. Sampai satu peringkat, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada kerana lain, termasuk tiada kerana syurga. Tapi waktu hak peringkat tinggi dah tu. Tapi peringkat permulaan, nak pahala, nak syurga. Nak pahala, nak syurga. Nak maqam lah, nak itulah, nak inilah. Di sebuah syariah, tak ada salah. Tak ada salah. Tapi bila dia naik, diangkat oleh Allah Ta'ala, akan hilanglah tu. Perlahan-perlahan. Sebab apa? Yang ada di hati hanyalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang biasalah orang nak jadi tok wali. Tak boleh jadi tok wali. Malah nak jadi tok wali. Boleh keramat pula. Karamah dia panggil. Kita keramat. Kita keramat ni kok roti keramat lah kitanya. Pagi-pagi roti keramat. Karamah. Ada kecil tu di bawah, karamah. Sebab apa? Aulia ni ada karamah. Karamah yang berbezalah. Dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak karamah tu. Ada ni. Jadi dia pun membanyakkan kebajikan dan ibadah. Boleh siapa dengan usaha. Usaha tu pada zahir lah. Ada pun seseorang, dia nak jadi Nabi. Dia pun usahalah nak jadi Nabi. Tak dapat. Tak dapat dengan usaha.
semata-mata kurnia Allah Ta'ala bagi mereka yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah pada azal, pada sedia kala. Tu nak beza ni. Bab Nabi macam mana, di bawah tu ada cerita bab aulia di bawah tu. Cerita bab karamah bagi aulia. Tapi nak ceritanya aulia boleh dapat dengan usaha. Usaha-usaha ni pada zahir. Hakikinya semua tu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada zahirnya membanyakkan kebajikan dan ibadah, dia dapat naik pangkat wilayah, pangkat wali. Jadi pangkat wali tu orang akan ceritalah usaha dia macam mana, ibadah dia macam mana. Itu cerita usaha dia. Bukan kata seseorang diangkat jadi nabi, oh dia sebelum jadi nabi tu dia buat ibadat lama, minta dengan Allah Ta'ala. Diminta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat dia pangkat nabi. Fahamlah pangkat nabi ni. Pangkat nabi ni lebih tinggi daripada pangkat malaikah. Pangkat nabi ni lebih tinggi daripada pangkat malaikah. Termasuk malaikah Jibril, Mikail pun. Hak nabi ni, nabi bukan rasul. Nabi bukan rasul, nabi-nabi. Hak masyhurnya kita walaupun bukan atas pandangan muktamad, bilangan nabi yang dikehendaki oleh Allah 124,000 orang. Jadi nabi 124,000 orang ni lebih tinggi darajah di sisi Allah daripada malaikat Jibril, Mikail laginya. Tu. Jadi dia pun wa amal mohon pada Allah, jadilah aku nabi ya Allah, jadilah aku nabi ya Allah. Takkan dapat dengan usaha. Dia hak nanti dah ceritalah. Hak paling lebihnya ulul azmi yang 5. Dimulai dengan Nabi SAW, kemudian Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ni 5 ni. 5 ni ada nombor. 1, 2, 3, 4, 5 ada nombor. Rasul 25 semua kan yang wajib kita imani secara seorang-seorang. Baki lagi 20. 20 tu tak boleh tak nombor. Nombor 6, nombor 7, akhir sekali nombor 24, nombor 25. Siapa nombor 25? Tu tak boleh tak nombor. Tapi Rasul 20 orang ni berlebih kurang darajah di sisi Allah. Tapi tak boleh letak nombor. Hak nombornya 5 orang ni je. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. 5 ni letak nombor. Hak baki lagi 20 tak boleh letak nombor. Tapi habis hak 5 ni, turun hak Rasul 20, turun hak Rasul lagi 313 orang. Turun kepada Nabi 124,000 orang. Bolah turun kepada malaikah 10 kepala malaikah. 10 kepala malaikah tu lah Jibril, Mikail, siapa ke 10 tu pada ni ru'asaul malaikah. Tu pada 10 ketua-ketua malaikah. Stop setakat tu. Turun pula kepada auliaul bashar, kekasih Allah di kalangan manusia yang bukan nabi. Dimulai dengan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Disusun 4 tu. Turun kepada lagi 6 orang sahabat. Yang cukup 10 tu kan hak wajib syurga tu. Kan 10 sahabat yang wajib syurga. 4 Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Apa dah lagi 6 orang. Ni hak 10 ni hak nombor 1 lah ni, manusia yang bukan nabi. Manusia tapi bukan nabi. Lepas tu turun kepada sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar, kemudian sahabat yang terbabit dengan peperangan Uhud, dengan perjanjian Hudaibiyah. Disusun-susun ni turun kepada aulia-aulia habis semua. Turunlah pula kepada awamul malaikah, malaikah hak kebanyakan. Awamul malaikah dipanggil, malaikah hak kebanyakan. Hak tadi tu ru'asaul malaikah, kepala malaikat 10. Turun Nabi, hak 124,000 orang tu, terus kepada malaikat. Tapi bukan semua malaikat. Bukan semua malaikat. Ru'asaul malaikat, ketua malaikat 10 tu.
Berhenti setakat tu, turun kepada auliaul bashar. Manusia yang bukan Nabi, tetapi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimulai dengan Sayyidina Bakar. Sebab Sayyidina Bakar bukan Nabi. Turun. Last sekali, aulia-aulia, wali-wali hak biasa. Wali-wali pula ada darajah pula wali ni. Ada kedudukan yang tak sama. Habis dia kan aulia, turunlah kepada awamul malaikah. Malaikat hak banyak-banyak, hak ramai-ramai tu lah. Ramai panggil tau. Tak panggil banyak tau. Banyak barang tau. Kalau malaikat ramai. Ramai malaikat. Kan malaikat kan makhluk yang paling ramai sekali kan. Tu pada malaikat. Habis malaikat turun kepada awamul bashar. Manusia yang kebanyakan, yang bukan wali Tuhan. Tapi nak ceritanya, tingginya pangkat Nabi ni tinggi daripada pangkat ketua malaikat laginya. Nak dapat pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat Jibril ni. Nak tinggi daripada pangkat Jibril Mikail, kena jadi wali Nabi. Kalau Nabi nak kena usaha macam mana, jalan dia macam mana, nak buat amal banyak mana, tak ada. Tak ada. Tak dapat dengan usaha. Ini wajib kita i'tikad. Wajib kita berpegang. Tapi jadi wali boleh dapat dengan usaha. Mana usaha tu pada zahir lah. Usaha pada zahir. Jadi nabi-nabi ni adalah kurniaan Allah kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Rasul ni Tuhan telah kehendak pada azal. Mana seseorang manusia walaupun belum lagi dikurniakan pangkat nubuah, pangkat Nabi, tapi manusia tersebut telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni terpelihara daripada sebelum jadi Nabi lagi. Bukan kata Nabi ni diangkat daripada asal dia perompok jadi Nabi. Tak ada. Asal dia perompok jadi wali ada. Asal dia perompok tiba-tiba jadi Nabi tak ada. Sebab Nabi yang dikehendaki oleh Allah ni, Allah pelihara dia sebelum dia Nabi lagi. Kan kita belajar sifat Nabi Rasul tu kan, sifat amanah dahulu. Sifat amanah dahulu. Sifat amanah. Musa 13 dahulu. Keduanya amanah artinya kepercayaan dan maknanya terpelihara. Mereka itu nabi-nabi daripada mengerjakan barang yang ditegah dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun terpelihara tidak berlaku. Barang yang ditegah ni pada zahir dan batin tak ada. Hak di zahir pun tak berlaku, barang yang ditegah, hak batin pun tak berlaku. Hak batin ni riak, ujub, takabur lah. Hak zahir pun terpelihara, tak berlaku perkara yang ditegah. Hak batin pun tak berlaku pada tika kecil dan besar. Nabi ni kecil tuan pelihara dah. Kecil tuan pelihara dah. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi dan kemudiannya jadi Nabi. Makna Nabi ni yang Tuhan kena pada azal, Allah pelihara dianya daripada kecil laginya dan daripada sebelum jadi Nabi. Sudah terpelihara, sudah maksum dipanggil. Sudah maksum, sudah terpelihara. Contoh kot Nabi SAW lah. Mana daripada budak lagi terpelihara. Daripada kecil lagi Tuhan jaga dah. Tidak melakukan perkara yang salah. Kan budak-budak kan banyak buat salah kan. Budak-budak macam-macam dia buat salah. Dah budak. Hak jenis mana? Hak jenis bokok pun bokok lah. Faham tak bokok? Faham maksud bokok tu? Tak faham bokok? Tak faham tu? Tu tak faham kok bokok? Tak faham kok bokok?
Dah faham pokok? Ada iling, ada angguk. Angguk tak faham dia apa dia pokok? Apa dia pokok? Apa pokok? Tak ada iling, ada angguk. Dia kena tahu pokok? Tak tahu juga. Jawab senyap gitu. Kena cik, tak tahu pokok. Allah bokok budak ni. Kenayak tu lah bahaya wak. Bokok lah dia cubit orang kecil-kecil. Sudah? Ya, tu bokok budak ni. Bokok lah tu. Tak tahu. Ada angguk, ada iling. Orang negeri lain ni payah semula. Angguk dah suruh ke latang, tak ada pokok latang tu. Tak ada. Latang ada pokok. Tak ada. Kita cari semula lah. Mari mana pokok. Kaki ada sokong lagi. Tak sedar using lah. Mana pun ni budak kan. Hak jenis pokok tu gok, dia cubit, dia kekoh. Dia kekoh lah sama-sama sebaya dengan dia tu. Udah duk molek-molek duk main. Ya, tengok Allah. Bekas gigi dia. Tu panggil apa? Budak pokok orang panggil. Jenis bukan akan ni jenis. Jenis kenayak lah. Tapi Nabi Rasul dah kecil Tuhan pelihara dah. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW pula, tu nombor satu lah. Daripada kecil lagi sudah berlaku benda-benda yang mencari adat. Ini biasa terdengar ada orang cerita-cerita kan. Ketika berada dengan ibu angkatnya Halimatus Sa'diyah, macam mana berlakunya benda pelik-pelik. Yang Halimatus Sa'diyah akhirnya kembalikan balik Nabi SAW ni sebab dia takut dah. Sebab istimewa sangat ni. Nabi SAW dia takut ada orang yang nak buat jahat. Lepas tu dia pulangkan kembali. Sebab apa? Sebab tak ada nak jaga dah. Sebab manusia yang sangat istimewa. Tapi bukan sifat Nabi SAW seorang. Sebab kita bicara sifat amanah dahulu, sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Termasuk Nabi yang bukan Rasul. Termasuk Nabi yang bukan Rasul. Mana terpelihara daripada sebelum jadi Nabi lagi. Makna hak Nabi-Nabi ni tak ada kata, dahulu Nabi ni orang jahat, kemudian jadi Nabi, tak ada. Makna yang Tuhan kendak pada azal, ni akan dikurniakan pangkat Nabi, terpelihara daripada kecil lagi, terpelihara daripada melakukan perkara ditegah daripada sebelum jadi Nabi lagi. Bukan lepas di Nabi saja dah. Sebab ini lebih tinggi ni kedudukan Nabi ni. Tinggi kedudukan Nabi lebih tinggi daripada para malaikat lagi. Nak dapat bukan dengan usaha. Sebab itulah walaupun Nabi SAW jadi Nabi Rasul 40. Dan sebelum tu Nabi ni macam orang biasa. Mana? Terselah benda yang pelik ni bukan di Nabi SAW, di ayah, datuk, nenek Nabi ni sudah terselah. Kalau kita baca hak ni apa? Salsilah. Ni apa? Susu galu Nabi SAW daripada ayah, datuk, nenek sampai kantah tu. Kita boleh baca dah sejarah dia. Terselah cahaya kenabian bermula daripada datuk yang mana? Daripada datuk yang manakah yang mulai cerita dah bahawa akan lahir daripada keturunan kami seorang nabi, seorang nabi. Ada dah cerita daripada datuk-datuk nabi yang dahulu. Ada ni. Maknanya hak tu nenek nabi ni pun dia kalau manusia yang terpelihara oleh Allah. Maknanya manusia yang tak boleh nak cerita kejahatan. Bukan kata Nabi Muhammad SAW ayah dia tak baik, datuk dia tak baik. Dah. Bukan lelaki perempuan yang paling mulia pada masa itu adalah Abdullah dan Aminah, ayah dan ibu Nabi SAW. Mana Abdullah pada masa itu, Aminah pada masa itu, lelaki perempuan yang paling mulia, yang paling baik.
temu jodoh antara dua orang ni. Mana bukan kata di Nabi SAW saja, di mak ayah, tok nenek. Bukanlah kata Nabi Muhammad, datuk dia, tok nyang dia, moyang dia dahulu, orang pegang-pegang orang tak baik. Tak ada. Buat Imam Abdul Muttalib sendiri pun cerita macam mana kelebihan dia. Dia kalangan orang jahiliyah pada masa itu. Mana walaupun mereka hidup pada masa jahiliyah yang apa ni, yang tidak bertamadun. Kan kita maklum kan, bertamadun di Palestin, di Syam yang bertamadun, sebab di sebelah sana nabi. Wafat satu nabi lain pula dilantik. Nabi lain pula dilantik. Kadang-kadang pada satu masa di tempat yang berbeza ada nabi lain. Ni di sebelah Palestin tu. Adapun di sebelah Mekah ni, wafat je Nabi Ismail AS, tak ada. Ribuan tahun tak ada Nabi. Sebab itulah Mekah ni jahiliyah. Orang yang tidak bertamadun. Orang yang tidak bertamadun lah. Tapi tok nenek Nabi terpelihara juga pada masa itu. Walaupun duduk di zaman yang tidak bertamadun. Sama telah pula Nabi SAW. Bukan kata Nabi ni sebelum umur 40 macam ramah-ramah lah. Macam orang ramah-ramah. Tak. Tak macam orang ramah-ramah. Sebab Nabi adalah manusia yang terbaik. Bukan macam ramah-ramah. Itu salah sangat tu. Yang berfahaman Nabi SAW lebih ni umur 40. Sebelum tu Nabi ni macam manusia biasa. Ni salah sangat pemahaman seumpama tu. Tapi bukan hanya cerita Nabi SAW ni. Semua Nabi-Nabi. Orang yang Tuhan kehendak jadi Nabi, Allah pelihara daripada sebelum jadi Nabi lagi, Allah pelihara dah. Maksum dia panggil. Tapi nak cerita sininya, jadi Nabi tak dapat dengan usaha, semata-mata kurnia Allah Ta'ala bagi mereka yang dikehendakinya, dikehendaki Allah pada azal. Adapun contoh tadi cerita wali, boleh dapat dengan usaha. Pada zahir lah usaha tu. Pada hakikatnya usaha itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kehendak pada azal seseorang menjadi wali. Allah kehendak pada azal seseorang tu dia memperbanyakkan kebajikan dan ibadah kepada Allah. Daripada zahir, pada zahir lah usaha dia memperbanyakkan kebajikan ibadah, akhirnya jadi wali. Dapat dengan usaha pada zahir. Jadi Nabi tak dapat dengan usaha. Ini di antara yang wajib kita i'tiqad, pegangan belakang. Dan wajib i'tiqad bahawasanya, dan wajib i'tiqad bahawasa Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan segala anbiya dan rasul. Menguatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan dia akan mukjizat daripada mereka itu, daripada segala anbiya dan rasul. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat ni? Pekerjaan yang mencarikan adah. Yang mencari adah. Kita panggil luar biasa. Adah tu biasa. Mencari adah ni luar biasa. Yang nyata, yang zahir daripada Nabi atau Rasul. Nyata ni tak kala dibangkit akan dia, akan Nabi ataupun Rasul, tanda atas kebenaran Nabi ataupun Rasul, seperti terbelah bulan bagi Nabi SAW dan bertutur kayu dan batu baginya, bagi Nabi SAW, dan terpancar air antara anak jari Nabi SAW.
Dan wajib i'tiqad bahawa Allah Ta'ala menguatkan segala anbiya, nabi-nabi dan rasul. Menguatkan dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan daripada mereka itu, daripada nabi, anbiya dan rasul. Mukjizat. Apa dia mukjizat? Perkara yang melemahkan orang daripada melintangi. Perkara yang panggil ijaz, ajzun, qudratun, lawan dia ajzun, ijaz. Mukjizat ni perkara yang lemah daripada orang nak melintangi. Itu mukjizat. Adapun sihir, sihir boleh dilintangi. Sihir kan? Perkara yang mencari adah juga, tapi dia boleh berlawan. Sihir ni, tengok. Siapa sihir yang paling power? Dia boleh panggil boleh lawan. Dia boleh lawan. Ni cerita zaman-zaman dululah. Sihir betul ke tak tahulah. Dia boleh kerak tekuk orang. Kerak tekuk orang. Dulu-dulu ni ialah dia dipanggil apa? Hari gaji. Tahu tak hari gaji? Hari terima gaji lah. Dia panggil hari gaji. Kalau di Felda dia ada hari gaji. Maknanya dia akan turun bayar duit kapal sawit. Hari gaji tu orang meniaga ni tahulah bila. Dia tahulah. Dia ada tahu. Maka pernahlah ada jual di tepi pasar. Orang tu. Bukan hak tu panggil apa? Pasar minggu dah. Panggil apa? Ni tak ni memang hari gaji je. Bukan pasar malam, memang hari gaji je. Dia mari jual lah. Dah terima gaji kan? Nak beli lah. Orang terima gaji dia pun nak krik dia orang tu dia jual. Tapi ada lah saya mula tengok. Dia kerak tekuk orang. Tapi dia kata jangan siapa-siapa cuba nak sudi ilmu. Cuba nak test ilmu. Jangan dia. Takut orang sekat dia. Kalau orang sekat dia kok mati orang tu. Dia main sihir. Sebab sihir ni ni ilmu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah ni. Tapi ilmu sihir ni boleh berlawan. Faham tak dia? Sebab itulah hak sihir tukang sihir Firaun tu kan. Hak tongkat Nabi Musa alaihi salam habis licin gitu je. Tapi tukang sihir Firaun ni tahu bahawa apa yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam bukan datang daripada ilmu manusia. Sebab mereka ahli dalam ilmu sihir. Mereka tahulah sihir seumpama ni. Oh, hebat sihir dia ni. Hebat ni. Tapi tengok mukjizat Nabi Musa AS, tukang sihir Firaun yang pakar ni, dia tahulah dah ini bukan daripada ilmu manusia. Sebab apa? Tak boleh lawan dah. Sihir boleh lawan lagi. Itu mukjizat. Perkara melemahkan daripada orang yang nak melintangi. Itu mukjizat. Mukjizat ni Allah Ta'ala mengkuatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan mukjizat daripada mereka itu, daripada segala anbiya dan rasul. Yang dizahirkan daripada rasul zahir je, tapi hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mukjizat zahir pada tangan rasul, karamah zahir pada tangan orang yang soleh. Mukjizat zahir pada tangan para rasul. Karamah zahir pada tangan para aulia. Apa makna zahir? Hak batin hakikinya Allah yang buat, bukan tongkat Nabi Musa yang buat. Tongkat Nabi Musa tu diberi oleh ayah mertua Nabi Musa AS, Nabi Syuaib AS tongkat tu. Jadi power tongkat tu boleh keluar ular, boleh belah laut jadi 12 lorong. Oh, pada ni belah laut ni. Air, mana air? Air. Bukan air batu bolehlah belah. Air batu boleh belah lah. Air batu boleh belah. Air. Macam mana boleh terbelah jadi 12 lorong? Faham tak air ni? Oh, power tongkat Nabi Musa.
terbelah laut sampai ke belah lorong. Dah. Itu hanya zahir sahaja. Batin hakiki perbuatan Allah Subhanahu wa taala tu pegangan kita. Makhluk tak bekah sama sekali. Termasuk tungkat Nabi Musa tu makhluk. Makhluk tak bekah. Makhluk tak bekah sama sekali. Cuma zahir pada tangan Rasul. Karamah zahir pada tangan wali, orang yang soleh. Bukan wali yang bekah, bukan. Makhluk tak bekah sama sekali. Dizahirkan dia ke mukjizat daripada mereka itu. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat? Pekerjaan yang mencari adah. Ni kita wajib i'tikad, wajib percaya. Sebab mukjizat ni datang daripada Al-Quranul Karim. Datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita i'tikad, wajib kita imani, wajib kita percaya. Yang mana mukjizat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy kata sihir. Walhal orang kafir Quraisy pun tahu Nabi ni tak pernah belajar ilmu sihir. Sebab sihir ni orang yang menuntut. Orang yang belajar ilmu sihir barulah boleh jadi tukang sihir. Orang Mekah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang menuntut ilmu sihir. Tapi mereka tak nak kata apa, mereka nak tolak, mereka pun letaklah ilmu sihir. Tapi kita yang kemudian ni, kita wajib i'tikad, wajib percaya. Mukjizat yang berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adah. Ini mencari adah. Luar biasalah. Hak adah macam mana? Hak adah nak berlaku macam mana air laut terbelah. Nak berlaku macam mana air laut terbelah? Adah. Mencari adah seumpama tu. Macam karamah contohnya. Karamah ni benda yang mencari adah yang berlaku yang zahir pada aulia, pada wali-wali. Karamah contohnya selangkah sampai pada satu tempat yang jauh. Itu mencari adah. Adahnya macam mana? Biasa biasa kena berjalan, melangkah lah. Kalau tempat tu jauh, lamalah masa dia kena berjalan. Tiba-tiba dah satu langkah saja sudah sampai tempat yang jauh. Dia panggil apa tu? Mencari adah, dia panggil. Luar biasa mencari adah. Itu hak karamah, ni mukjizat. Pekerjaan yang mencari adah. Hak adah hak biasa, hak berlaku sama-sama. Tapi pada hakikatnya mencari adah ke, hak adah ke, kesemuanya qada belaka. Perbuatan Allah Taala belaka. Hak adah hak berlaku sama-sama ni lah perbuatan Allah. Yang mencari adah perbuatan Allah. Pekerjaan yang mencari adah yang nyata, yang zahir daripada Nabi, nyata zahir dari Nabi atau Rasul, tatkala dibangkit akan dia tanda atas kebenarannya, kebenaran Nabi ataupun Rasul. Mana contoh? Didatangkan contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam dia ada 9 mukjizat. 9 mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Hak makan ular tukang sihir Firaun terbelah laut. Kemudian buka bekah penuh dengan nak sebut katok tak pandai. Katok kita sebut kan? Nak sebutlah. Katok. Kita kata cakap katok. Katok ni. Katok. Katok ni katok puku. Tu katok. Kita kalau nampak tu katok. Tu kan? Panggil katok tu. Dah. Panggil katok tu. Tak sungguh ni. Dia je K-A-T-A-K. Mana? Katak ke apa? Kita katok. Kalau katok, ni katok ni, saya kayu katok. Lepas tu katok ular dia kata, katok.
Sebutan kena betul. Maknanya bekas tu penuh dengan katok. Nak sebut katok sana itulah, nak sebut warna takut salah. Bunyi KA apa gitu. Dia tengok, saya tengok dalam IB tu. Orang Kelantan, dia cakap KA. Oh, orang Kelantan. Kita dengar tu pelik ah, tak apalah dia jadi lucu. Jadi buka bekas penuh dengan katok, buka bekas kemudian air dan air sipang tu jadi darah belaka. Tu di antara mukjizat Nabi Musa AS. Tapi ada 9 je. Hak paling banyak mukjizat Nabi SAW lah. Yang paling besar mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat Nabi kita boleh tengok sampai sekarang. Al-Quranul Karim lah mukjizat Nabi yang paling besar. Dia datangkan contoh di sini seperti terbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbelah bulan ni, ini bukan mukjizat yang paling besar. Terbelah bulan bukan mukjizat yang paling besar. Hok puak kapi ajak Nabi naik bukit tu lah, suruh belah bulan. Nabi belah bulan dia tak percaya pula. Ada ni. Tapi itu kan mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang lebih besar adalah Al-Quranul Karim. Dan bertutur kayu dan batu baginya memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun kayu yang sudah mati lama tu mau hidup memberi salam, dan Nabi yang salam, batu di tangan Nabi yang salam pun bertasbih mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang mencari adat. Dan terpancar air antara segala anak jarinya, jari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika musafir bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Terputus bekalan air. Terputus bekalan air. Maka Nabi SAW suruh sahabat himpun semua yang ada air baki-baki tu. Nabi suruh himpun semua air ada. Maka penuhlah satu bekas. Penuh satu bekas. Dan Nabi SAW celup jari ke dalam bekas tu, dan dia angkat, lalu keluar air tak putus-putus daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga cukup semua untuk wudu, untuk minum. Itulah air yang paling lebih sekali atas muka dunia. Air yang paling lebih sekali atas muka dunia adalah air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi pada air Zam-Zam apa semua. Tapi air yang paling lebih, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Musa alaihissalam, keluar air daripada batu kecil yang Nabi Musa selalu bawa. Idrib bi'asakal hajar tu. Itu keluar air daripada batu, batu kecil yang Nabi Musa alaihissalam selalu bawa pada ni. Adapun mukjizat Nabi yang salam ni, air keluar daripada jari Nabi, daripada segala jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang paling afdal sekali atas muka dunia. Itu contoh mukjizat. Kemudian di Nabi SAW ni, sebelum daripada jadi Nabi, berlaku dah perkara yang mencari adat. Itu tak panggil mukjizat. Itu dipanggil irhas. Alif, ra, ha, alif, sad. Irhas. Bukan panggil mukjizat. Kan daripada kecil, belah perut lah apa semua, belah dada apa semua tu kan. Banyak kan mencari adat. Kemudian pergi ke Syam, balik daripada Syam, tak kena panah. Dipayungi oleh awan. Bukan mencari adah. Dipayungi oleh awan, mencari adah lah. Kan ni. Panggil mukjizat ke tak? Tak boleh panggil mukjizat. Dipanggil irhas. Nama dia lain. Tapi biasa kita sebut mukjizat. Itu mukjizat Nabi. Pergi ke Syam, balik Syam ke Mekah,
dipayungi oleh awan. Mukjizat. Tak panggil mukjizat. Sebab mukjizat ni berlaku selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa pergi Syam, Nabi masa lagi remaja. Nabi belum jadi Nabi lagi masa tu. Nabi jadi Nabi umur 40. Itu dia panggil irhas. Irhas ni maknanya selepas dia dilantik di Nabi Rasul, oh patut pun banyak berlaku benda pelik sebelum ni. Tu dia panggil irhas. Apa dia? Persediaan ke apa? Irhas ni perkara mencari adah yang berlaku pada seseorang yang berlaku sebelum jadi Nabi. Bila jadi Nabi, orang akan teringat balik. Oh, sebelum ni berlaku benda pelik-pelik ni. Kena-kena di Nabi. Itu panggil irhas. Apa? Persediaan. Apa? Sebab saya mengaji tu pun tak pernah terjemah. Saya sebut irhas gitu je. Tapi kita sebut mukjizat. Dah bukan mukjizat. Sebab mukjizat lepas jadi Nabi Rasul. Disamalah ni, sama-sama mencari adah. Tapi nama bukan mukjizat kalau sebelum jadi Nabi Rasul. Nama di irhas. Irhas ni macam tadi lah. Bila jadi Nabi Rasul, orang akan kenang balik. Kenang balik. Oh, kena-kena nak jadi Nabi. Sebab itulah sebelum ni berlaku benda-benda yang luar biasa. Yang mencari adah. Kena-kena Nabi akhirnya. Tu irhas. Sebab itulah kalau balik kepada adat lah. Pada adat kata, orang Mekah seorang pun tidak akan kufur kepada Nabi SAW. Kalau kira adat kata. Dan Nabi orang mulia. Al-Amin. Dikenal daripada awal lagi dah. Orang yang sangat dipercayai. Nabi kata apa pun, sebelah bukit tu ada tentera. Tak payah kita tengok. Gitu. Maknanya kalau kata Nabi kata, nu sebelah bukit ada tentera nak serang Mekah. Tak payah cek dah. Begitu benarnya Nabi SAW ni. Tak pernah buat salah apa pun. Lepas tu berlaku benda pelik pula. Jadi mana Nabi SAW ni kalau main sama kawan-kawan dia, orang akan nampak Nabi SAW. Dia punya jasad dia tu. Mana kalau ada kata kok kemudian Nabi mengaku menjadi Rasul kok, orang Mekah tak ada orang lain, keluarga dia, kawan dia, hok kenal dia belaka ya. Hok kenal Nabi SAW belaka ya. Ada kata tak ada seorang yang akan kufur dengan Nabi SAW. Tapi hakikatnya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita Nabi semula-mula makhluk dengan akhlak yang terpuji, dengan tubuh badan yang luar biasa. 13 tahun dakwah di Mekah, berapa ratus orang je beriman. Akhirnya Nabi pun nak bunuh. Faham tak ni? Nak cerita apa? Semua tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sekarang kita nak cerita kebenaran, orang tonye. Pelik apa orang tonye? Pada tonye? Tonye pada tonye. Tak tahu tonye tu? Tonye lah. Maksud kalau bahasa buku panggil dia tonye. Tonye. Tak kan tak tahu orang sekolah. Tonye ke apa? Tak ada bahasa buku tonye. Kalau kita cerita apa kan? Tonye. Macam mana? Jueh ke apa panggil? Jueh tau. Jebeh. Tonye, jebeh, tungi punggung. Itulah tu. Dia tonye, jebeh, akhir dia tungi punggung, dia lari. Balah orang ni. Jebeh, tonye, tungi punggung. Jebeh, tonye sama tau. Jebeh, tonye ni, dah nak katalah. Tanya Yusuf tak nak jawab. Dah lah bahasa buku panggil apa? Ke tonye bahasa buku dah? Tak ada. Tak salah tu logat Terengganu tonye jebeh tu. Dan kalau kita nak cerita benda kebenaran, kita tengok kita, Allah, kamu barunya belajar. Ada baru ceh? Faham?
Baru belajar. Nak ajak orang dah. Nak dakwah orang dah. Allah. Diri pun tak lepas lagi. Nak terima macam mana? Baru belajar. Mana baru belajar betul? Baru belajar lah maknanya. Comel sikit. Keluarga dia bercakap cemakin. Nak ajak kita. Macam-macam orang kata. Dia dulu pun. Ada ni. Tak pelik lah. Hak Nabi SAW. Apa benda nak dengan Nabi? Mukjizat. Tubuh badan Nabi. Akhlak Nabi. Rupa Nabi. Suara Nabi. Ada tak? Sebab rupa Nabi lah yang paling comel sekali nak banding dengan walaupun Nabi Yusuf AS sekalipun. Bukan Nabi Yusuf yang paling comel, Nabi yang salah yang paling comel sekali. Suara yang paling sedap Nabi yang salam. Kan kita masyhur Nabi Daud AS kan? Nabi yang salah yang paling sedap suara. Anak apa lagi? Mana kalau tak kena gaya sembuh bang kali dah. Kalau tak kena gaya dah manusia pelik. Kalau kita kena gaya. Tapi apabila suruh kepada mentauhidkan Allah, maknanya pok dara pun kawan-kawan hok di antara yang menyakiti Nabi SAW, jiran-jiran tetangga Nabi SAW. Yang paling kena jiran lah. Kena ni Nabi ni akhlak dia macam jiran. Nabi lah yang paling memuliakan jiran. Tapi jiran tetap menolak dakwah Nabi SAW. Nak cerita apa? Semuanya hakikat kembali kepada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian cuba nak menyampaikan, orang tak terima, la haula wala quwata illa billah lah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tu jelah. Orang yang Tuhan kehendak dapat hidayah tidak akan boleh yang menyesatkan. Dan orang yang Tuhan kehendak menyesatkan, tidak ada orang boleh bagi hidayah. Itu hakikat dia gitulah. Tapi nak cerita kau kalau adat kata dengan Nabi SAW segala-gala ni, tak ada orang Mekah akan tolak. Tapi hanya berapa ratus orang saja yang beriman selama tempoh 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah. Jadi hak mukjizat ni pun wajib kita i'tiqad, beriman dengan mukjizat yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad pula akan subut sabit karamah bagi aulia pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu, dan iaitu karamah, pekerjaan yang mencarikan adah yang nyata belaka daripada orang yang soleh, yang nyata, yang zahir pada orang soleh. Tapi hakikat batinnya perkara tu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat nyata pada Rasul, karamah nyata pada orang yang soleh. Nyata zahir sahaja. Pada batin hakiki balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana karamah pun di antara yang wajib diimani. Karamah pun di antara yang wajib diimani sebab ada karamah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Karamah yang berlaku kepada Siti Maryam contohnya. Siti Maryam bukan Nabi, maka berlaku perkara yang pelik itu pada Siti Maryam tu, itu dipanggil karamah, bukan dipanggil mukjizat. Tapi apa yang berlaku pada Siti Maryam dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi karamah yang berlaku pada orang soleh ni termasuk perkara yang wajib kita i'tiqad, kita imani. Wallahu a'lam.